Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid cikgu. Pada kali ini, untuk PDPR kali ini, kita berjumpa lagi pada subjek yang sama tetapi pada hari yang lain. Okey, jadi untuk tajuk pendidikan kesihatan kita pada topik kali ini, kita akan masuk kepada unit yang baru, iaitu unit 6 dalam unit perhubungan. Minggu sebelum ni awak dah belajar unit 5. Jadi kita akan masuk kepada unit yang baru, unit 6, unit perhubungan. Okey, jadi apa tajuk yang ada dalam unit 6 ini? Okey, tajuk dia adalah hormat menghormati. Dalam unit 6 ini kita ada tajuk hormat menghormati. Okey. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan maksud hormat menghormati. Kemudian, menyatakan cara-cara menghormati ibu dan bapa. Jadi kita tengok apa itu hormat menghormati. Okey, jadi tadi kita dah cakap yang kita perlu tahu maksud hormat menghormati. Okey, jadi maksud hormat menghormati ni adalah memberikan budi pekerti yang mulia. Okey, ataupun dengan cara ataupun dengan kata yang lebih mudah adalah bersikap baik. Selalu kita dengar kan, ibu ataupun orang lain cakap, hormatlah sikit, tolonglah hormat sikit. Kan? Okey, jadi hormat menghormati ni dia adalah sikap yang bersopan santun ataupun lebih kepada beradab. Beradab ni ataupun sopan santun dia tak kisah kepada ibu bapa, tak kisah kepada adik-beradik, semua orang kita perlu hormat menghormati. Okey. Jadi kita tengok kepada gambar yang berikut. Alsen berhubung secara sihat dengan mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni semualah ibu bapa, penjaga, anggota keluarga, jiran dan rakan sebaya. Jadi semua yang ada dalam gambar ni, Alsen berhubung secara sihat. Secara sihat tu macam mana? Maknanya Alsen ni dia menjaga adab, menjaga percakapan, menghormati mereka. Okey. Kemudian, kita tengok pada gambar yang kat bawah. Apa khabar? Khabar baik. Okey, jadi ini adalah salah satu cara untuk kita menghormati orang lain, iaitu dengan cara bertegur sapa. Okey. Kalau kita tengok kepada gambar situasi yang seterusnya. Situasi ini berlaku di dalam klinik, contohnya ada seorang makcik yang tengah mengandung ataupun kakak yang tengah mengandung. Adik ni cakap, Alsen cakap, sila ambil tempat duduk saya. Okey, kemudian kakak ni balas apa? Terima kasih. Okey, jadi bila seseorang menawarkan sesuatu perkhidmatan kepada kita, kita haruslah cakap terima kasih sebagai tanda penghargaan. Betul tak? Okey. Jadi, kita pergi kepada cara-cara untuk menghormati ibu bapa. Okey. Yang pertama sekali adalah menerima teguran dan nasihat. Okey. Sekarang ni musim PKP kan, semua duduk rumah. Okey, jadi kalau duduk rumah, mestilah awak pun banyak buat kerja sekolah, banyak mengisi masa lapang, betul tak? Jadi, kalau ibu bapa awak tegur dan nasihat awak, awak perlulah menerima dengan hati yang terbuka. Jangan bermasa muka. Tak elok dan tak baik. Itu adalah sikap tidak menghormati ibu bapa anda. Okey, kemudian untuk menghormati ibu bapa juga, kita perlu belajar bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab ibu bapa ni dia dah habiskan masa dia, dia dah habiskan segala tenaga dia untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi sebagai salah satu cara untuk kita menghormati mereka, kita haruslah membalas jasa mereka. Okey. Kemudian, kita juga boleh membantu ibu dan bapa kita. Membantu ni tak kisahlah dari segi apa. Basuh kereta ke, basuh pinggan ke, cuci pakaian ke. Yang penting, apabila ibu dan bapa kita suruh kita tolong,
kita haruslah menjawab dengan beradab ataupun bersikap hormat menghormati. Kalau tengah sibuk, awak boleh cakap, minta maaf mak, saya tengah buat kerja sekolah. Contohnya. Okey, kalau awak ada masa lapang, boleh terus bantu ibu bapa awak. Okey, sekarang seterusnya kita tengok cara menghormati adik-beradik. Okey. Dalam setiap keluarga mestilah akan ada adik-beradik, betul tak? Okey, contohnya sekarang ni tengah musim PKP. Banyak sesi PDPR ataupun kelas secara online. Jadi awak tak tahu macam mana nak buat. Kemudian awak minta tolong abang ataupun kakak awak. Abang, ini macam mana ya nak buat? Boleh tolong adik buat tak? Contohnya. Jadi bila abang ataupun kakak awak dah tolong, awak perlulah berterima kasih di atas pertolongan mereka sebagai tanda untuk menghormati mereka. Okey, jadi bila saya cakap tadi, apabila seseorang itu memberikan pertolongan kepada kita, kita perlulah bersikap terima kasih sebagai tanda menghormati. Kemudian, kita juga boleh mengamalkan sikap meminta maaf dan memaafkan. Okey, biasalah kalau adik-beradik ni kan, dia mesti ada gaduh-gaduh sikit, gaduh-gaduh manja. Jadi kita sebagai abang ataupun kita sebagai adik, kita haruslah sentiasa memaaf dan meminta maaf. Amalkan sikap meminta maaf dan memaafkan supaya kita semua dalam keluarga ni dapat hidup dalam keadaan yang damai. Okey, jadi itu adalah cara-cara untuk menghormati adik-beradik anda. Kemudian, macam mana pula cara untuk menghormati rakan sebaya? Rakan dekat sekolah, rakan dekat kelas, rakan dekat taman, rakan sepermainan dekat rumah kan? Yang pertama sekali adalah tepati janji. Macam mana tepati janji ni? Contohnya, awak dah janji dengan Abu nak main bola pukul 5 petang. Okey. Abu dah siap tunggu bawa bola, pakai kasut pukul 5 petang, dah tercegat tunggu dekat padang. Tiba-tiba pukul 6 pun awak tak sampai lagi. Pukul 6 awak tak sampai lagi. Kesian Abu tunggu awak. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menghormati dengan menepati janji. Janji ni harus ditepati. Sebab apa? Sebabnya bila kita tidak menepati janji, orang tidak akan percaya dengan kita. Okey. Kemudian bercakap dengan beradab. Dekat kawan-kawan dekat sekolah, kita haruslah sentiasa menjaga percakapan kita sebagai tanda kita menghormati mereka. Okey. Kemudian menghormati agama dan budaya mereka. Kita hidup dekat Malaysia ni, negara kita Malaysia ni negara yang berbilang kaum. Ada pelbagai agama, ada pelbagai budaya. Jadi kita haruslah saling menghormati dan tidak mengejek ataupun tidak memaki agama orang lain ataupun budaya orang lain. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita menghormati agama dan budaya mereka. Okey, faham? Kemudian, cara untuk menghormati jiran. Kita kan hidup dalam satu kelompok komuniti yang besar. Awak duduk dekat rumah, mestilah ada jiran dekat sebelah rumah, betul tak? Okey, jadi macam mana pula cara untuk kita menghormati jiran kita? Okey. Jadi, cara yang pertama adalah tidak membuat bising. Dengan tidak membuat bising. Bayangkan pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Awak pasang muzik kuat-kuat, awak main alat muzik, awak main gitar kuat-kuat sampai jiran sebelah rumah awak boleh dengar. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak menghormati jiran tetangga. Jadi apa yang awak perlu buat? Bila dah masuk waktu malam, kita perlulah duduk di rumah dan sentiasa tidak membuat bising supaya tidak mengganggu jiran yang lain. Okey, seterusnya. Kalau awak ada bela lembu contohnya kan, kalau duduk di kawasan kampung, ada bela lembu.
Janganlah pergi lepas lembu tu merata-rata. Nanti lembu tu makan rumput kawasan jiran, makan pokok jiran. Kalau tu bela lembu, kalau bela kucing macam mana? Kalau bela kucing pun sama juga. Jangan kita lepaskan sesuka hati. Kita kena jaga kucing kita. Kita kena jaga binatang peliharaan kita supaya dia tidak merayau ke tempat yang lain. Okey. Kemudian sentiasa bertegur sapa. Okey, kalau jiran dekat sebelah rumah, pagi-pagi contohnya nak keluar pergi sekolah, nampak pakcik sebelah keluar nak pergi kerja. Jadi, sebagai tanda untuk kita menghormati jiran, kita kenalah tegur. Bolehlah awak cakap, "Selamat pagi pakcik." "Assalamualaikum pakcik." Okey, jadi jelas. Kemudian kita pergi kepada kepentingan amalan hormat menghormati. Jadi, sebab apa pentingnya kita amalkan sikap hormat menghormati ni? Kenapa? Sebab apa? Kenapa menjadi tanggungjawab kita untuk saling menghormati sesama manusia? Okey, jadi yang pertama adalah mengeratkan hubungan kasih sayang antara keluarga contohnya. Kalau dalam keluarga tu tidak ada sifat hormat menghormati. Contohnya, kalau abang suruh si adik ni buat sesuatu, tetapi adik ni malas, dia tak nak buat. Malaslah. Contohnya kan. Okey, jadi apabila berlaku sifat yang begitu, maka hubungan tu dia akan renggang. Abang tu dia tidak akan minta tolong lagi lah adik dia. Sebab apa? Sebab adik dia ni tahu adik dia tak akan buat. Jadi sebagai cara untuk mengeratkan hubungan kasih sayang adalah mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Okey, kemudian kepentingan yang kedua adalah dapat mengelakkan masalah. Masalah apa? Tak kisahlah sama ada masalah dalam keluarga ke, masalah dengan rakan-rakan ke. Kalau kita hormat menghormati, secara automatik, secara langsung kita akan dapat mengelakkan masalah. Contohnya macam ni. Katakan dekat sekolah Ali tengah menulis. Okey, Ali tengah menulis. Tiba-tiba si Abu ni datang dan ejek si Ali. Okey, jadi itu akan menimbulkan permasalahan. Itu akan menimbulkan pergaduhan. Sebab apa? Sebabnya tidak ada yang menghormati antara satu sama lain. Betul tak? Okey, kemudian mewujudkan keluarga ataupun masyarakat yang harmoni. Okey. Apabila kita bersikap menghormati antara satu sama lain, keluarga ataupun masyarakat ataupun jiran kita, kita akan dapat hidup dengan aman dan damai. Kalau semua orang tidak bertegur, semua orang tidak kenal satu sama lain, macam mana kita nak ada sikap ataupun sifat bertanggungjawab, betul tak? Macam mana kita nak berbentuk keluarga ataupun masyarakat yang harmoni? Kalau jiran kita dekat sebelah rumah, kita ni buat tak tahu je apa yang berlaku. Jadi macam mana kita nak kenal dia, betul tak? Okey, kemudian yang seterusnya adalah memudahkan penyelesaian perbincangan. Okey. Jadi untuk ini, apabila kita bersikap hormat menghormati, apabila kita berada dalam satu perbincangan, apabila kita ada masalah, kita haruslah berbincang. Okey, betul tak? Jadi maknanya apabila kita tengah berbincang untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kita haruslah hormat kepada pandangan seseorang itu. Jangan kita asyik setuju, jangan kita asyik tidak setuju je. Kau punya jawapan ni salah. Kau punya pandangan ni salah. Aku tak setuju. Saya tak setuju. Contohnya macam itulah. Okay, jadi inilah antara sebab, inilah antara kepentingan kita perlu hormat menghormati antara satu sama lain. Okay, jelas? Jadi sekarang kita pergi kepada tugasan kita. Okey, untuk tugasan senang saja pada minggu ini. Berdasarkan video yang telah anda tonton, buat satu peta buih yang berikut. Okey, peta buih macam mana?
peta buih macam ini. Okey. Awak buat bulat, awak buat petak pun tak apa, saya tak kisah. Kemudian tajuk dia, kepentingan, hormat, menghormati. 4 saja. 1, 2, 3, 4. Apa kepentingan dia? Kepentingan dia tadi saya dah bagi. Ini ada 4. 4 kepentingan dia. Okey. Kemudian bila dah selesai buat dalam buku tulis, ingat ya, kena buat dalam buku tulis pendidikan jasmani dan kesihatan yang berwarna biru. Okey. Kemudian tulis hari dan tarikh sekali. Bila dah siap tulis dalam buku latihan, tangkap gambar macam biasa dan hantar kepada Google Classroom. Okey, boleh? Jadi, setakat ini sahaja kelas pendidikan kita pada hari ini ataupun pada kali ini. Kita akan jumpa lagi pada waktu yang lain. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.